Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 ini bersama saya USA. Kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-11 di bawah tajuk Ikhlas dalam Kehidupan. Tajuk ini adalah merupakan tajuk hadis. Mudah-mudahan kita akan dapat belajar dan mengambil manfaat daripada hadis junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif bagi pembelajaran ini, iaitu mengetahui maksud dan ciri orang yang ikhlas. Kena tahu orang ikhlas ni macam mana. Ada ciri-ciri yang tersendiri pada dirinya. Mempelajari kepentingan ikhlas. Nak belajar apa dia perlunya kita ada keikhlasan dalam diri. Yang ketiga, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik. Terus kita lihat kepada matan hadis ini. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita lihat terjemahannya di sini. Ustaz akan terjemah dahulu. Kemudian Ustaz akan paparkan terjemahan pada slide. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata daripada Rasul. Dia berkata, Sayyidina Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan itu akan dikira dengan niat. Sesungguhnya setiap amalan itu akan dikira berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya bagi setiap orang itu ma nawa, apa yang diniatkan. Dia dapat pahala, dia tak dapat pahala, tengok pada niat dia. Faman kanat hijratuhu ila Allah, siapa yang hijrahnya itu niatnya kerana Allah wa rasulihi dan rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka jadilah hijrahnya, perubahannya itu kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, sesiapa yang niat hijrahnya itu kerana dunia yang akan diperolehinya, aw imra'atin yankihuha, atau kerana perempuan yang ingin dikahwininya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahkan. Perubahannya itu kepada apa yang dia inginkan sebenarnya. Baik, ini terjemahan. Ustaz paparkan dahulu supaya boleh dibuat rujukan. Dan kita pergi seterusnya kepada maksud ikhlas. Dari sudut bahasa, ikhlas bermakna bersih dan suci dari kotoran yang mencemarkan. Bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Maknanya kita sucikan niat kita itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lain. Kalau ada yang lain itu kita anggap macam benda kotor. Kita buang, bersihkan segala perkara tersebut. Niat kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik. Kunci ilmu. Di sini ada 3 perkataan. Iaitu riak, melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Maka ini namanya riak. Senang ceritanya, buat amalan supaya orang tengok dia. Orang puji dia. Maka ini riak. Yang kedua namanya sum'ah.
memberitahu manusia amalan yang dilakukan untuk mendapat suatu ganjaran. Mendapat ganjaran, dapat pujian. Dia nak orang tahu apa yang dia lakukan dan orang puji dia. Itu namanya sum'ah. Ujub, bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Dia tak cakap dengan orang lain. Dia rasa dia paling bijak. Dia rasa dia paling hebat. Itu orang panggil orang yang mempunyai sifat ujub. Kunci ilmu. Dalam peristiwa hijrah, terdapat satu kisah. Iaitu kisah yang dipanggil sebagai Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais ini seorang lelaki yang ingin meminang Ummu Qais. Perempuan tersebut enggan mengahwininya kecuali lelaki itu berhijrah ke Madinah. Akhirnya lelaki itu berhijrah dan mengahwini wanita tersebut. Dia hijrah bukan kerana nak menyahut seruan Rasulullah SAW untuk berhijrah. Tetapi niatnya itu adalah untuk berkahwin. Maka dia tidak mendapat pahala sebagaimana pahala para sahabat yang lain. Berhijrah kerana Allah dan Rasul. Dia berhijrah, motivasinya apa? Motivasinya girlfriend dia. Ia yang berhijrah, maka dia pun ikut girlfriend dia hijrah untuk berkahwin dengan teman wanitanya itu atau perempuan yang dia suka itu. Terus, ciri-ciri orang yang ikhlas. Istiqamah melakukan kebaikan. Orang ikhlas ni dia amalan dia straight. Istiqamah. Apa makna istiqamah? Sentiasa ataupun berterusan amalannya itu. Tidak mengharapkan pujian manusia. Orang puji tak ada masalah. Tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Tak ingat ni lebih kepada tak ungkit. Tak sebut ni, sebut aku dah buat ni, aku dah buat ni. Tak ada sebut apa-apa. Tak mengingati apa yang pernah dilakukan. Kerana dia dah serahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri seterusnya adalah sentiasa bersabar dalam kesulitan. Kalau ada apa-apa perkara yang menyusahkan diri, dia akan sabar. Tidak menghiraukan kejian manusia. Tak peduli orang puji. Ni orang keji pun tak peduli. Sebab apa? Dia hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Itu sentiasa mengharapkan keredaan Allah atau sentiasa mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Seterusnya, kepentingan. Apa pentingnya kita ni ada sifat ikhlas? Pastinya yang paling penting ialah kita mendapat perlindungan Allah, terhindar dari hasutan syaitan. Kita ikhlas, kita buat kerana Allah. Tidak kerana nak menunjuk, tidak kerana kita ni ada sum'ah, ada ujub, ada apa tak. Tapi semuanya itu adalah kerana Allah SWT. Diangkat darjat oleh Allah. Kita ni di sisi Allah lebih tinggi. Allah dekatkan diri kita ini dengannya. Maksudnya Allah muliakan kita. Apa maknanya? Kalau mati, Allah akan masukkan kita dalam syurga. Amal ibadat diterima oleh Allah. Orang ikhlas pastinya diterima oleh Allah ibadatnya kerana dia buat kerana Allah. Allah akan terima. Hidup tenang dan tenteram. Dia tak harap orang puji, dia tak ada masalah orang keji. Tak ada apa-apa. Jadi hidupnya akan tenang. Okey. Terus kunci ilmu, beramal kerana manusia adalah syirik. Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Dan ikhlas akan menyelamatkan kamu dari kedua-duanya. Ini kata-kata Fudail bin Iyad, iaitu salah seorang ulama tasawuf yang sangat masyhur. Pengajaran hadis. Kita hendaklah berniat kerana Allah dalam setiap amalan kita agar mendapat keredaan Allah. Okey, niat amalan kita tu semua kerana Allah, baru kita dapat redha dia. Kita mestilah meninggalkan sifat riak agar amalan tidak sia-sia. Kalau kita buat amalan dengan riak, maka pahala kita tak ada pahala. Tak dapat pahala. Nanti di akhirat kelak nampak macam banyak pahala, rupanya kosong. Allah SWT tidak jadikan pahala kerana kita buat bukan kerana Allah. Kita buat itu kerana yang lain. Kita nak tunjuk kepada manusia lain. Maka Allah cabar kita dari akhirat. Pergilah kamu minta pahala dengan orang yang kamu nak tunjuk ibadat kamu itu. Tengok dia boleh bagi pahala ke tidak. Jadi kita kena buat amalan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, kita hendaklah melakukan ibadat dengan niat yang ikhlas agar ibadat kita diterima. Kita buat ikhlas elok-elok, ibadat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kepada soalan kebat. Ni.
Instrumen dia, ikhlas ibarat seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Payahnya ikhlas ni. Nak cari keikhlasan bukan suatu perkara yang mudah. Ibarat semut hitam, atas batu hitam, malam gelap gelita, kelam pula. Bincangkan pendapat anda bagi pernyataan di atas. Okey. Apa ni? Bagaimana kita nak sokong ni? Bagaimana kita nak sokong pernyataan ini? Maka kita tengok. Ikhlas merupakan suatu benda yang sangat susah untuk dikenali kerana ia tersimpan di dalam hati. Kesannya kita tidak boleh mengukur keikhlasan orang lain. Kesimpulannya kita hendaklah memperbaiki keikhlasan diri sendiri agar setiap amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pelajar-pelajar boleh baca. Start baca sekali lagi. Ikhlas merupakan suatu yang sangat susah untuk dikenali kerana ia tersimpan di dalam hati, jauh dalam hati. Kesannya kita tidak boleh mengukur keikhlasan orang lain. Kesimpulannya kita hendaklah memperbaiki keikhlasan diri sendiri agar setiap amalan diterima oleh Allah. Ada ramai orang bila tengok orang buat baik, alah bukan ikhlas tu, dia tu macam ni. Seolah-olah dia itu mengetahui isi hati orang yang melakukan perkara tersebut. Jadi jangan jadi gitu. Kita bila nampak orang baik, kita kena berhusnuzan, bersangka baik dengan orang yang nampak atau menampilkan ciri-ciri yang baik. Seterusnya, sebagai penutup, sila jawab soalan di bahagian deskripsi. Bawah video Ustaz ni, ada link dia. Jawab soalan tu. Kemudian, jangan lupa juga tekan butang share, subscribe, loceng ke, bagai apa-apa tu. Untuk dapatkan video-video baru dan share tadi untuk berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dapat juga pahala menyebarkan ilmu. Jadi Ustaz sudahi dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.